Jadi segala perkara berlaku dengan kehendak Allah SWT. Kalau Allah tak izin, apa pun tak boleh jadi. Jadi kita semua tak ada apa-apa, saya lah tak ada apa, tak pernah punya apa-apa, takkan ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada abuk langsung sikit pun tak ada. Yang semua Allah punya bagi pinjam. Jadi sebenarnya kerja dakwah ni, kerja Nabi Muhammad SAW ni, asas dia kita kena jumpa setiap orang, beri masa setiap hari, jumpa daripada hati ke hati. Itu yang Nabi SAW buat. Hari ni bila kita umat ni, orang Islam secara umumnya telah tinggalkan kerja ni. Jadi orang Islam tak tahu nak buat apa. Jadi yang tinggal cuma caci, maki, marah, emosi, mengamuk. Itu je yang tinggal. Sebab tak tahu nak buat apa. Tak pernah buat. Tak tahu kat mana nak mula. Tiga negeri mesyuarat contoh. 10 negeri mesyuarat. Kerana apa? Kerana ada 10 budak-budak motor tengah buat jahat. Satu Malaysia apa semua. Seluruh Malaysia. Masalah cuma 10 budak motor je. Sebenarnya seorang pun boleh buat. Boleh pergi jumpa, beri salam, tanya khabar dia, kan? Tu asas dakwah Nabi SAW. Jadi asas dia ialah hati ke hati, jumpa setiap orang. Nabi SAW buat, Nabi jumpa setiap orang, merayu, dan ni asas yang umat ditinggalkan. Disebabkan ada teknologi semua sekali, orang dah terlupa. Ini semua cuma suka-suka, tambah-tambah, extra-extra. Tapi asas sebenarnya yang tak boleh ditinggalkan ialah apa yang Nabi SAW buat. Apa yang kita buat semakin mirip dengan apa Nabi SAW buat, Allah sayang kita. Jadi berkat tangisan Nabi Muhammad SAW, sahabat, orang-orang dulu, ulama, Syekh Ilyas rahmatullah alaih, Syekh Yusuf Al-Kandahalawi rahmatullah alaih, Syekh Inamul Hasan rahmatullah alaih, dan semua ulama kita, sehingga kita hari ini dapat apa? Dapat kerja agama ni. Masya Allah, sebab tu dapatlah artis-artis yang hebat-hebat ni. Siapa sangka artis duduk kat London, balik-balik ingat apa? Oh, ini balik mesti jadi macam orang London. Tapi sekali balik, macam berbalik pada Mekah tu Mukarramah, kan? Madinatul Munawwarah, kan? Masya Allah, ni orang hebat-hebat ni. Bersama kita, jadi kita nak buat ziarah, kan? Dekat kawasan ni, kawasan Kampung Baru. Jadi, kat mana ni? Masjid India, Kampung Baru tu terlepas tadi, Kampung Baru. Ni di RSM boleh share sikit ni. Sikit-sikit macam mana dulu Allah beri hidayah kerja agama ni, asbab dulu. Tapi sebelum tu kena nyanyi sikit lah supaya orang nak ingat. Dia wajah dah tak ingat, dulu wajah lain. Dulu punya wajah punya memang tengok pun dah seram. Sekarang hati pula rasa seram, kan? Takut Allah SWT. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasul karim, amma ba'. Dia nak kena nyanyi, Ustaz lah. Nyanyi dulu baru kenal. Bagilah cue sikit. 1, 2, 3 ke. Ustaz pun dah jeng. 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 1953 bulan 5 aku dilahirkan di sebuah negeri yang diberi nama Negeri Sembilan. Jeng. Tertak saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Jeng. Terletak. Ustaz, sebenar nostalgia sikit lah lagu ni. Sebab apa? Tahun 1986. Lagu ni dirakam dekat sini juga. Dekat Malaysia, dekat jalan apa ni? India ini bersama Allahyarham Sudirman masa tu. Kalau tengok dalam ada satu video tu, saya dalam kereta Proton, syuting dekat sini lah, kawasan ini. Dan Alhamdulillah tahun 2018 ini, tempat yang sama, tapi sekarang bersama Ustaz Abid Liu pula. Allah, Masya Allah. Ini satu Ustaz yang setiap kali kalau dia ada buat ceramah, dalam poket saya sekurang-kurang ada bawa 2-3 helai tisu. Sebab dia punya ceramah memang sentuh dalam hati lah. Jadi bab tadi Ustaz tanya macam mana boleh dapat hidayah ni semua, Ustaz. Sebenar Alhamdulillah lah, dalam tahun 81 tu lebih kurang 3-4 orang, saya 4 orang telah datang rumah saya, ketuk pintu rumah saya. Jadi sebenar mereka tu bukan ketuk rumah saya, mereka sedang ketuk pintu hati saya. Allah, dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, mereka telah jumpa saya,
Nampak lihat saya, oh masa tu lihat, oh ni Abang Sam, Masya Allah, Abang Sam, Assalamualaikum. Mereka bilang apa? Mereka ni, kami ni daripada masjid. Jadi saya tersentuh, Masya Allah, bagus orang masjid. Ada fikir juga pada kita, datang ziarah kita, ajak kita pada masjid. Kan? Sebenarnya kalau inilah patut kerja orang masjid. Betul tak? Last kami tahu, oh ini orang kerja dakwah. Kan? Tapi tak apalah, mudah-mudahan satu hari orang masjid semua akan buat kerja ni. Dan mereka datang, ajak saya pergi ke masjid. Jadi saya pun pergi masjid. Dan mereka, sebelum mereka bagi ceramah tu, saya dengar satu iklan yang betul sentuh dalam hati saya. Iklan dia apa? Tuan-tuan yang mulia, kejayaan kita sejauh mana kita dapat perintah Allah, ikut perintah Allah dan bawa kehidupan kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia emphasize dengan perkataan kejayaan itu. Sebab sebelum tu saya sangka kejayaan saya dalam harta berapa banyak saya dapat kumpul. Kejayaan berapa banyak album saya dapat keluarkan. Kejayaan berapa banyak lagu-lagu yang apa, yang akan jadi top. Jadi bila dia beritahu kejayaan dalam agama, seolah-olah dia mensentuhkan hati kita bahawasanya agama saja yang apa? Menjamin kejayaan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah lah, berkat bila saya dah dengar tu, saya pun rasa terhati, rasa yalah, memang sebenarlah, hakikat sebenarlah. Mana ada orang beritahu pada kita bahawa, ingat pada kita bahawa kejayaan hanya senyap dalam agama. Tidak ada selain pada agama, itu bukan kejayaan. Kan? Itu jadi ujian. Kan? Allah uji kita dengan harta, dengan pangkat. Kan? Jadi alhamdulillah, mula mereka pun ajak saya datang ni dekat tempat ni. Masa tu markas dekat Masjid India. Jadi alhamdulillah, saya pun dah mulalah belajarlah buat usaha dakwah ni mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang kata macam-macam cara dakwah, okeylah. Kita pun tak nafilah, mereka pun ada buat jugalah. Kan, ada orang cara dengan tulis buku, dia buat cara dari buku. Kan, ada yang orang apa ni menyanyi pun, kan. Tapi tak apalah, itu cara masing-masing. Tapi ni kita nak belajar cara Nabi. Cara Nabi ni apa? Inilah kita jumpa umat dengan penuh kasih sayang. Kan? Sebab hari ni umat hari ni, kalau bila kita turun tengok umat, Masya Allah, kan, sedih kita tengok bahawa datang kerisauan. Dulu kita tak ada risau. Dulu kita hanya risau untuk diri kita. Kan, macam mana nak perbaiki diri kita. Tapi bila kita buat dakwah ni, mula kita datang risau pada diri kita, keluarga kita, jiran kita, kawan-kawan kita, dan kita risau tentang umat. Inilah kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risau macam mana semua umat dapat selamat, semua umat dapat masuk syurga Allah SWT. Kan? Ini risau ini tak ada pada diri kita. Inilah kita keluar dakwah ni, nak belajar risau ni. Kan? Fikir risau. Dan macam mana hari ini hubungan kita nak perbaiki dengan Allah SWT. Kan? Dengan benar kita kena jumpa manusia dengan, dan juga kita nak belajar sabar. Memang dalam usaha dakwah ni kena ada banyak sabar. Sebab kadang-kadang kita pergi, ada orang suka, ada yang orang tak suka. Kan? Saya pernah pergi ketuk satu pintu, Ustaz. Budak keluar, budak muda keluar, cekak pinggang. Apa Pak Cik nak? Kan? Kita dah menggigil, Ustaz. Menggigil bukan apa? Menggigil sabar. Budak ni sekali dalam hati cakap lah. Budak sekali. Jadi makna Allah hantar orang ni sebenarnya nak uji kesabaran kita je. Kan? Sebab apa, kalau kita lihat balik, flashback balik, Nabi SAW buat dakwah lagi teruk. Kena baling batu, kena pukul. Kan? Kita hari ni belum tahap tu lagi. Baru orang sindir-sindir sikit je. Orang apa ni, perli-perli kita je. Kan? Itu pun kita dah terkesan. Tapi tuan-tuan dan bila, sebenarnya ujian ini menguatkan, datang kerisauan lagi. Menyebabkan kita bila bangun tengah malam, kita doa, Ustaz. Kadang-kadang boleh nangis, Ustaz. Bila kita dah kena ujian-ujian macam ni. Kan? Dulu kita bangun malam, kita tak menangis. Kan? Kita rasa tak ada apa. Tapi bila datang ujian mesti baru kita tahu. Sebab apa? Kita nak ajak dia kepada kebaikan. Tapi dia telah marah kita, telah macam-macam kita. Jadi ujian ini menyebabkan datangnya kerisauan pada kita. Dan mudah kita untuk doa untuk apa? Doa untuk hidayat. Jangan doa untuk kemusnahan.
Sebab kita faham, mereka tak faham lagi. Sebab kita tak tahu kadang-kadang Ustaz, orang-orang macam ni. Saya pernah sekali pergi Ustaz, jumpa satu budak-budak band boy tengah main dekat satu kampung, masa tu dekat cenderung balai. Dia bawa saya pergi jumpa satu rock band tengah main band. Dan Ustaz, masa tu saya tengah bagi sikit dah apa ni bayan dekat orang ceramah, semua buat dek je Ustaz, buat tak reti je. Kan? Terasa juga kita, kan? Tapi 10 tahun lepas tu saya jumpa dia dekat Seri Petaling. Abang Sam. Abang Sam ingat tak saya? Kan? Siapa kau? Saya lah yang main drum dulu masa Abang Sam datang jumpa. Kan? Kenapa saya nak keluar 4 bulan sekarang cakap? Allah. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang tak suka pada kita pada ketika itu, kita tak tahu. Kadang-kadang kita pergi nak jumpa orang, pada jauh lagi. Dah jauh lagi dia nampak kita, pup dia lagi. Kita cakap dalam hati kita kan, ini budak-budak dia tengok dah lagi. Tapi sebenarnya orang yang nak lagi ni besok kan akan dapat hidayat. Jadi kita hidayat tak tahu. Jadi kita sebenarnya orang Islam ni, kerja dakwah ni, sebab orang Islam ni semua kena gerak. Kerja dakwah ni dah kerja orang Islam. Hari ni contoh Ustaz lah, macam orang pakai seorang polis kan. Polis, kita tahu ada polis sebab apa? Dia punya uniform dia. Kan? Tapi kalau dia tak buat kerja, apa jadi? Kan? Kelang kabut, semua akan jadi kelang kabut. Polis tak buat kerja. Kan? Tapi kalau bila polis buat kerja, keamanan, ketenteraman. Jadi orang Islam begitu juga. Sebenarnya Allah hantar orang Islam sebagai polis satu dunia ni. Hari ni Alhamdulillah, orang Islam dah pakai uniform dia. Apa uniform dia? Solat, kan? Pergi haji, puasa, semayang, kan? Bayar zakat. Ini semua uniform. Tapi kerja dia, ini patut kerja ni lah. Kerja dakwah ni, jumpa manusia dengan penuh kasih sayang. Kan? Jadi sebab memanglah dakwah ni memang orang syaitan tak suka Ustaz. Dakwah ni. Jadi itulah kadang-kadang kalau saya cakap, kalau orang tak suka dakwah ni, kena check balik lah. Kan? Sebab apa? Syaitan bila azan aja berkentut dia lagi, betul tak? Jadi bila orang tak suka dakwah ni, mana tu, nak cakap dia syaitan nanti dia marah kan? Tapi lebih kurang macam tu lah. Memang dia tak suka kan? Tapi sebenarnya, dakwah ni peringatan. Kan? Sebenarnya kita nampak kita dakwah orang, tapi sebenar hakikat dia sebenar Ustaz. Ustaz pun tahu kan? Dakwah tu sebenarnya kita nak dakwah siapa? Dakwah diri kita. Ingatkan diri kita. Contoh kan, Muazzin dia dakwah. Azan yang sempurna itu satu dakwah. Dia ajak orang, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Satu kampung tak datang. Dia tetap semayang. Sebab sukanya Allah SWT, Allah bagi dia taufik untuk jaga semayang. Begitu juga kita. Kan? Dan dakwah di Muazzin ni semua orang boleh. Nak jadi imam tak boleh, mesti orang tertentu, tapi dakwah semua orang boleh. Begitu juga dakwah ni semua orang boleh buat kerja. Tak kira siapa. Dan sekarang ni pun Ustaz, berita baik kalau pergi kat Seri Petaling kan, ada sebuah kumpulan orang bisu. Orang bisu pun dah buat dakwah. Allah. Dia cakap, semayang tak, akhirat api neraka. Nampak? Orang bisu pun ada buat dakwah. Ada bila lagi nak buat dakwah? Nyaman men. Dan Allah pun jadikan bukan dakwah ni bukan orang lelaki-lelaki. Orang perempuan pun buat dakwah juga. Kan? Contoh dakwah pada anak dia. Kan? Anak dia makan sedap. Apa dakwah dia pada anak dia? Siapa yang bagi sedap? Allah. Anak dia kenyanglah masak. Mak hari ni masak sedap. Mak minuman ada fikir dakwah, mak cakap apa? Siapa yang bagi kenyang? Allah. Saya apa yang bagi sedap? Allah. Bukan haji naik motor yang bagi sedap. Jadi ini dakwah anak pada dakwah mak kepada anak-anak. Jadi itulah lebih kurang Ustaz. Saya pun masa pun dah. Boleh lagi ke? Ni kita bagi Abang Ijam pula. Abang Ijam ni pun bawa balik 4 bulan Ustaz. IPB orang cakap IPB tu apa? Ipoh parit botol ke? Jadi Abang Ijam akan bagi. Saya Abang Ijam. Abang Ijam ni dia ada ubat. Ubat apa? Medicine. Ijam medicine. Sekarang ubat dia tu dapat selesai semua masalah dunia akhirat. Apa ubat dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ubat dia. Mari kita dengar apa dia cerita dia. Sila Abang Ijam. Jadi maksudnya Allah sayang kan. Ni dia RSM kita.
Saya anak Malaysia, orang hebat ni. Saya pun kagum dia suami isteri dia bercinta. Dia romantik rupanya penyayang. Dia berdua sampai sekarang penyayang. Nampak macam ni. Lalau. Pergi seluruh dunia janggut oren seluruh dunia pergi. Bercinta, masya-Allah. Saya hormat pada dulu. Yang antara mula-mula buat dakwah untuk artis-artis ni pada dulu Allah izin ni. Dia RSM lah. Saya tengok dari jauh, nak dekat tak berani sebab rambut dia semua panjang-panjang. Beratus-ratus anak muda ikut sekali. 40 hari. Beratus. Orang 2-3 orang jemaah 10 orang. Dia beratus. Dia tak kira dah. Dia langgar je semua situ. Beratus dah jemaah. Punyalah Allah beri masa tu kan. Daripada dulu sampai sekarang. Masya Allah. Sampai sekarang tak berhenti lagi. Semoga Allah terima semua sekali. Ni Abang Ijam kita. Ni tak payah kenal. Memang satu Malaysia, satu dunia dah kenal lah. Abang Ijam, sila Abang Ijam. Satu lagu loh. Belum bagi kenal. Lagu paling best. Lagu paling best. Lagu terkenal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Kena nyanyi juga Masya-Allah. Lagi apa? Bagi show lagu apa? Ha? 14 minggu. Lagu tu juga Tapi 14 minggu tu, sekarang ni 14 minggu tu saya dah tak pakai kenyataan tu lagi dah. Kalau dulu saya selalu cakap lah, lagu yang menduduki carta 14 minggu kan selalu cakap macam tu lah. Tak best lah, kita dah tukar. Lagu Tika dan Sainin dinyanyi oleh Karkun 4 bulan. Oh, Masya-Allah, lagi jos. Subhanallah. Astagfirullah. Bagi dia kentaki. Astagfirullahalazim. Allah, okey. Lagu tu juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di hujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendakap nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ketika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala illallah. InsyaAllah. Lagu ini banyak nostalgia lah Ustaz. Ketika lagu ini meletup, Masya Allah, popular lah saya. Satu Malaysia orang kenal. Tapi bukan saja Malaysia, Indonesia, di Riau, Pularan Riau, Sabah, Sarawak tu biasa, Brunei, Singapura, in fact ada selatan Thailand. Maka meletup lah dulu, Masya Allah. Tapi sedangkan ketika itu ada di dalam kegembiraan tu, kita sukalah pasal kita popular kan. Popular, kita dapat duit, banyak show, orang sana puji, orang sini puji. Tapi dalam masa yang sama saya terlupa, teralpa sekejap. Ada 2 orang insan yang begitu kecewa dengan saya, iaitu mak bapak saya. Mak bapak saya sedih. Pasal apa? Niat di hati pada awalnya saya ni dididik dengan agama. Akhirnya menjadi menjadi penyanyi rock kan.
Dia orang nak saya ni jadi anak yang baik. Dalam arti kata nak jadi seorang anak yang saleh. Kerana banyak kelebihan anak yang saleh ini. Anak yang saleh boleh mendoakan ibu bapa dia apabila bertemu dengan Allah. Itu dia punya advantage dia. Tapi anak ini dah jadi penyanyi rock. Jadi mak saya kecewa. Masa tu saya dengan dunia saya lah. Orang sana puji, orang sini puji. Banyak hadiah dapat, banyak duit dapat, banyak show. Sehingga kan saya lama tak balik kampung. Jadi kesedihan ini saya tak tahu. Mak saya sedih, bapak saya tak sedih. Sedih apa ni saya tak tahu. Saya dengan dunia saya je. Tapi dalam masa yang sama, mak dengan bapak saya ni selalu hari-hari bermesyuarat. Macam mana nak pulihkan anak ini. Jadi bapak saya ni alhamdulillah dengan penuh kasih sayang. Bapak saya ni seorang hati yang lemah lembut. Hati lembut. Kerana cakapnya soft talker lah. Dia soft talker. Lepas tu dia penuh dengan hikmah. Dengan hikmah dia nasihatkan mak saya ni, masya-Allah. Kerana anak ini dah dengan dunia dia. Malahan kita tidak boleh halang dia kan. Pasal dia dah besar, dia berhak bekerja, berhak berkawan. Tapi ada satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat dia. Kalau kita menghadapi masalah, kalau dari sudut praktikalnya kita tidak boleh bertindak, kan ada lagi cara yang lain untuk kita gunakan kaedah itu untuk memulihkan keadaan. Tu lalu dia bapak saya ni ajarkan kepada mak saya sepotong hadis yang pendek. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa ini senjata mukmin yang paling ampuh. Hebatlah Amerika, Rusia mencipta senjata yang boleh meleburkan dunia ini dengan sekelip mata. Tapi senjata yang hebat ini tidak boleh mengubah takdir seseorang. Tetapi hebatnya doa ini boleh mengubah takdir seseorang. Ini yang nasihat bapa saya kepada mak saya. Lalu bermula daripada hari itu mak saya ini tidak henti-henti. Dulu pun dia ada doakan juga. Tapi apabila kejadian ini berlaku, nasihat atas nasihat bapa saya ini, doa mak saya itu lebih kuat lagi untuk saya. Kan? Sehingga masa berlalu begitu lama, hampir 30 tahun. Kerana hidayah ini turun daripada Allah. Asbab besarnya adalah daripada doa mak dengan bapa saya. Alhamdulillah, apabila disuntikkan hidayah pada diri saya ini, masya Allah. Inilah nikmatnya hidayah yang saya rasa orang yang tak dapat hidayah dia tak tahu. Tapi apabila orang yang dapat hidayah ni, masya Allah, dia dapat rasakan. Jadi hidayah ini harus diusahakan. Kalau mengikutkan ulama, bapak saya selakap, masya Allah, kau nak buat apa pun buat. Tak ada masalah jam kau nak buat apa. Kau nak jadi engineer, kau jadi doktor, kau nak jadi penyanyi ke. Kau nak jadi apa sekalipun. Tapi jangan tinggalkan solat. Kerana apa? Di dalam solat ini, lebih kurang dalam 35 kali kita minta hidayah daripada Allah SWT. Dalam Fatihah tu 17 kali doa duduk antara dua sujud dan doa kunut. Keseluruhan ada 35 kali hari-hari. Kalau kita salat, kita minta hidayah daripada Allah SWT. Dengan izin Allah, masya Allah, Allah akan bagi hidayah. Barulah turunnya ayat ini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan apabila hidayat Allah turun, masya Allah, sesungguhnya salat ini akan mencegah kita daripada perkara kemungkar. Jadi itulah di antara nasihat-nasihat bapa saya kepada saya. Selain daripada itu, yang nasihat yang paling besar yang saya pegang hingga ke hari ini, 14 hari sebelum bapa saya meninggal ni, dia cakap dengan saya, Abah bila mati tak ada tinggalkan kau sebarang harta. Abah tak ada duit, Abah tak ada tanah, tapi ada satu perkara Abah nak simpan, nak tinggalkan pada engkau. Bukan 3 juta, Wak Imam bukan 3 ringgit, tapi 3 perkataan. Jangan lupa masjid. Masya Allah. Itulah kan, di antara kata-kata hikmah yang disimpan kepada saya, insya-Allah. Kerana masjid ini penuh rahmat. Dia cakap, pergi masjid. Rasulullah dah bayangkan kepada kita apabila hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia buat? Dia buat masjid. Kerana apa? Bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyatukan dua puak ini yang beratus tahun berperang. Puak Aus dan Khazraj, masya-Allah. Kerana jadilah puak ini apabila bersatu jadi puak Ansar yang bakal mengikram ataupun menyambut kedatangan puak Muhajirin daripada Mekah apabila berhijrah kan. Masya-Allah. Inilah banyak bantuan puak Ansar lah, banyak membantu puak Muhajirin. Ini bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya Rasulullah jadikan masjid ini berbagai-bagai pusat. Pusat dakwah, pusat tarbiyah, pusat pentadbiran, pusat pendidikan. Segalanya berlaku di masjid, masya-Allah. Jadi bapa saya cakap, pergilah masjid. Tapi sebenarnya saya fikir lama, kenapa bapak aku suruh pergi masjid? Mesti ada sebab selain daripada sebab-sebab yang dia bagi tahu.
Ada maksud dan tersirat kan. Jadi apabila saya buat kerja dakwah, asalnya Ustaz Yusri Abdul Karim yang betul-betul tarik saya dalam pentas-pentas dakwah. Dia banyak didik saya macam mana nak bercakap dengan orang, macam mana nak gunakan ayat ini, ayat itu kan. Jadi saya banyak belajarkan dia. Sehinggalah apabila saya diajak ataupun ditashkil oleh 2 orang kawan, masya-Allah, ahli ekspedisi dan juga Ustaz Najib. Kan, barulah bermulanya usaha dakwah saya yang sebenar-benarnya, iaitu keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya sekurang 4 bulan. Dan lama kelamaan apabila saya duduk dekat masjid, masya-Allah, Allah bukakan pintu, Allah buka hijab pemikiran saya. Sebenarnya maksud dan tersirat bapa saya nak sampaikan, jangan lupa masjid ni sebenarnya ada maksud dia. Apa dia? Masya-Allah, jam kau pergi masjid dan bentuk iman kau di masjid, bukan di rumah. Saya dapat ilham begitu. Kan, jadi saya bila tahajud saya minta, masya-Allah, inikah betul yang maksud yang bapa saya sebenarnya nak sampaikan. Ya, sehingga kan satu hari itu saya terfikir, masya-Allah, selama hari ini ramai orang pergi masjid. Kita pergi masjid. Kan, tiap-tiap waktu kita pergi masjid. Bila ada majlis ilmu pun kita pergi masjid. Syekh Nuruddin, Habib Ali Zainal Abidin dan siapa penceramah-penceramah hebat, Ustaz Abid Liu, masya-Allah. Ketika diorang ni berceramah, masya-Allah, kita jazbah, naik iman kita, meningkat iman. Pastinya kita meningkat iman. Pasal apa? Penceritaannya adalah sekitar penceritaan agama yang boleh meningkatkan kita, iman kita kan. Tapi apabila dah habis, Abid Liu pun balik, Ustaz Syekh Nuruddin pun balik kan, dan penceramah-penceramah hebat ni balik rumah dia. Kita pun balik rumah kita. Ya, tiba bila balik rumah je anak buka, wah, masya-Allah, ini final Maharaja Lawak. Masya-Allah, kita pun tengok TV Maharaja Lawak Mega, kita dah terdekat-dekat ketawa. Sedangkan Rasulullah berpesan kepada umat dia, kalau banyak ketawa hilang amal kita gitu, masya-Allah. Bila balik rumah, mana kedudukan iman kita? Tadi saya cakap, masya-Allah, ini bukan balik rumah tu penuh masalah, tidak. Cara kita menerima rumah, cara kita berada di mana tempat pun, cara kita menerima tu yang paling penting. Untuk mengekalkan iman kita kan. Jadi saya ambil keputusan, akhirnya masya-Allah saya bersama-sama dengan jemaah ni lah, jemaah yang buat dakwah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pasal apa? Bila kita keluar ni kita banyak masa duduk dekat masjid. Kan? Itu yang paling penting sekali. Hinggalah sekarang alhamdulillah saya lepas jugalah pergi ke India, Bangladesh dan juga sebahagian daripada Nepal, masya-Allah. Balik akhir bulan 4 tu hari. Banyak perkara lah yang kita belajar. Kan, kalau kita rasakan kita hebat buat kat sini, kita buat dakwah kononnya kita hebat lah. Kerana kita ni popular, artis popular, kan? Jumpa orang, hari-hari kita buat dakwah 2.5 jam kita jumpa, tercakap besaran Allah. Tapi bila pergi India, Bangladesh, masya-Allah, dia orang ni lagi hebat. Memikirkan bahasa agama, itu yang pertama. Contohnya lepas subuh dia mesti ada jaulah. Ataupun mulakat, dia pergi jumpa orang. Lepas subuh, pergi jumpa orang, bawa orang pergi masjid. Walaupun dia seorang engineer, walaupun dia seorang peniaga yang hebat, yang berjaya, seorang doktor, dia mesti dulukan agama dulu. Dia buat kerja agama, apabila selesai kerja dia untuk rutin dia untuk hari itu, masya-Allah, barulah yang pergi office, yang perniagaan buka kedai, yang engineer baru pakai office wear pergi kerja. Nak ceritanya, dia dulukan agama dulu kan. Lepas tu diorang ni terlampau fikirkan nama ni, masya-Allah, hebat, sehingga dia tidak boleh memikir ataupun dia tidak sempat untuk fikirkan, contohnya pisang. Ini selalu tamsil ni saya selalu bagilah. Pisang kalau di Malaysia apa jadi pada pisang? Macam-macam ya. Kerepek pisang, jemput-jemput pisang, lempeng pisang, cekodok pisang, kek pisang. Pasal apa pisang tu berkembang? Kerana kita memikirkan tentang pisang itu. Tapi tuan-tuan ini dimuliakan Allah SWT. Di India pisang adalah pisang. Kau makanlah pisang tu. Kau nak apa? Kita bukan apa, tengok pisang tu bonyol sikit kan. Ini kalau lenyap jadi cekodok ni sedap kan. Dia orang tak sempat nak fikir tu. Pisang adalah pisang. Kalau bonyol tak nak makan, buang. Dia tak sempat. Kerana apa tuan-tuan? Dia mikirkan agama terlebih sangat. Terlampau memikirkan agama sehingga agama di sana berkembang. Masjid 24 jam hidup, masya-Allah. Jadi ini perkara yang saya belajar. Kan? Kalau kadang-kadang tu adalah student, masya-Allah. Ini pendapat saya lah. Ya, apabila balik daripada India, saya terus keluar, ada lagi balance 6 hari. Saya attach dengan Jemaah Haji Mio bersama dengan student Universiti Perlis. Jadi bila saya bagi bayan kat diorang ni tentang di India, usaha dakwah di India, ya, tentang keadaan di sana. Jadi student pun cakap, Pak Cik Jam, maka kita duduk kat Malaysia ni beruntunglah
Saya cakap dengan dia, statement awak tu kena terbalikkan. Kalau kita jadi orang India buat usaha dakwah di India lagi beruntung daripada duduk Malaysia. Itu pendapat saya. Pasal apa? Dia orang memikirkan agama di sana. Masya Allah, hebat. Kan? Satu lagu apa tu? Last lagu tu kita buat ziarah Buat ziarah insya-Allah. Hati tadi tu. Last lagu apa? Lagu apa? Oh, dunia sementara. Dunia sementara Okeylah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah, kita kena sedarlah dunia ni sementara. Dunia tempat kita tinggalkan. Yang kita akan tinggal sebenar-benarnya adalah di alam akhirat. Masya-Allah, kekal selama-lamanya insya-Allah. Mari kita sama-sama hayati lirik lagu ini insya-Allah. Bersyukurlah hanya kepada Allah apa yang kita dapatkan, kerana semuanya terlalu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, kerana semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sakit sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Habit you sementara, DR Sam sementara, producer sementara, cameraman sementara, Ustaz Najib sementara, IJ pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Tengok kau nyanyi hujan turun. Awak rahmat tu.